Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengurusi, Tuan Imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi berada di permukaan bumi Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keampunan, rahmat, kasih sayang serta redha daripadanya. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan kitab Tazkiyatun Nafs, pembersihan hati ataupun pembersihan jiwa. Hati ataupun diri kita perlu dibersihkan daripada sebarang kekotoran. Apa maksudnya? Dari sudut kerohanian, kita perlu menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang dikeji, yang dicela oleh hukum syarak. Kemudian kita gantikan dengan sifat-sifat mahmudah, ya, sifat yang terpuji. Dan apapun sifat yang kita miliki yang terpuji tersebut semata-mata mencari keridhaan Allah. Ya, kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang salihat semata-mata mencari keridhaannya. Bukan kita nak menunjuk kepada manusia, maaf, aku adalah orang yang terbaik, yang paling baik di kalangan kamu. Pasal apa kita jadi baik? Kita bukan nak menunjuk kepada manusia, tetapi Allah yang memerintahkan agar kita jadi baik. Sebab kita, kalau kita baik sesama manusia, bukan kerana Allah, mungkin kita boleh berlakon, pasal saya kena buat baik dengan manusia. Walhal Islam memerintahkan kepada kita baik mengikut hukum syarak hatta kamu bersendirian. Boleh faham? Artinya kita baik ni kerana Allah, kerana hukum hakam, kerana syariat agama kita memerintahkan kita berbuat baik. Bukan pasal dengan manusia kita hanya berbuat baik tapi di belakang tidak. Kerana bila kita berada di permukaan bumi Allah, pertama kita perlu membersihkan hati ataupun jiwa. Bila kita dah bersih hati dan jiwa ni, kita akan mengarah kepada panca indera luaran menjadi orang yang baik. Ya, setelah bersih, suci, jiwa, raga, dalaman, maka akan memerintahkan kepada anggota zahiriah agar berbuat baik. Kan? Kita buat baik ni kerana agama, kerana Islam, kerana Allah memerintahkan kita berbuat baik. Ya. Sebab itu kita jangan silap. Di dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik. Surah Ali Imran ayat 110, juzuk yang keempat. Allah akan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhiril ayat. Kan ada perkataan wa tu'minuna billah. Benar, kebaikan Allah sebut dulu, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat. Siapa dia umat yang terbaik, yang paling baik? Ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia yang lain, ta'muruna bil ma'ruf,
kamu memerintahkan orang lain manusia berbuat baik. Ya, diperintahkan kita berbuat baik. Kemudian watanhauna 'anil munkar, cegah dalam masa yang sama perbuatan mungkar. Artinya seiring dan sejalan, kita perintah orang buat baik, dalam masa yang sama tegah mereka jangan melakukan kejahatan. Nah, di hujung ayat Allah sebut wa tu'minuna billah. Pasal apa Allah gandingkan dengan perkataan kalimah wa tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah. Sebab ada manusia yang buat baik ni, dia bukan menyertai keimanan. Ada orang meninggalkan perbuatan jahat bukan pasal iman, bukan. Tapi naluri, fitrah, habitat, menjadi kebiasaan, menjadi kelaziman. Benar, manusia ni dia boleh membezakan yang baik, yang buruk. Maka dia suka yang baik, dia tak suka yang buruk. Sebagai seorang mukminah, hendaklah kebaikan yang kita buat, kita tinggalkan kemungkaran di atas dasar iman. Macam non-muslim kita tengok, bukan semua jahat, bukan semua suka berbuat keburukan. Non-muslim pun ada yang baik, ada yang suka bantu sesama manusia, mereka donation. Ada je orang susah, dia tak kira seagama dengan dia atau bukan seagama, kerana kemanusiaan. Bila kita tanya kat dia, "Maaf, you non-muslim, tapi pasal apa kamu bantu orang Islam? Orang Islam tu fakir, orang Islam tu susah, pasal apa kamu bantu?" Apa dia jawab? Kerana sikap, sifat kemanusiaan. Kerana semua agama mesti dia jawab mengajar kebaikan, walaupun benar kamu bukan seagama dengan saya, tapi agama saya juga memerintahkan berbuat baik. Agama saya juga menegah jangan buat jahat. Mereka yang buat baik, yang non-muslim ni, Tuhan bagi pahala tak? Mereka meninggalkan keburukan, kejahatan, kemungkaran, Allah menyelamatkankah mereka besok di hari akhirat nerakanya? Jawapannya tidak. Nah, sebab itu kita bersihkan, kita sucikan jiwa kita ni, kemudian kita hiasi dengan sifat mahmudah kerana Allah. Kerana Allah yang perintah kita berbuat baik kepadanya, kepada Sang Pencipta dan kepada sesama makhluk. Bila begitu keadaannya, nawaitu kita benar betul di atas dasar Islam, di atas dasar iman, maka kita berpahala, kita mendapat rahmat Allah dunia dan akhirat. Mungkin ada orang tanya, oh kalau begitu tak begitu adil Allah. Pasal apa orang buat baik Allah tak bagi pahala? Pasal apa ditinggalkan perbuatan mungkar Allah tak menyelamatkan dia daripada api neraka? Jawapannya kerana dia tidak memilih Islam. Itu sahaja jawapan. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah sebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima, yang dinilai, yang diredai oleh Allah ialah Islam. Nah, sebab itu kita termasuk di kalangan orang yang sangat bertuah, sangat beruntung. Lahir je kita Islam, pasal mak ayah, datuk, nenek, moyang, keturunan nasab kita yang terdau Islam, satu bab kita dah untung. Tapi ada kalimah tapi. Kalau sekadar Islam pada nama tapi tak pernah mengamalkan tuntutan Islam, dia pun tak selamat. Tak selamat. Sebab itu nak selamat, maka hendaklah kita tunduk, patuh, akur kepada perintah Allah. Kalau kita faham agama ni adalah mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ni mudah. Siapa yang kata Nabi? Tapi oleh kerana kita tidak mempelajari, kita tidak mencermati agama Islam, lalu kita pun cakap yang bukan-bukan tentang Islam. Islam ni susahlah. Payahlah kalau kita nak ikut Islam. Itu menandakan
Dia tak mengkaji, tak mempelajari Islam secara keseluruhan. Sebenarnya peraturan Allah ni, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan, manusia boleh buat. Cuma pasal apa manusia tak nak buat perintah Allah yang hukumnya wajib? Pasal apa manusia tak nak tinggalkan yang haram walaupun dia boleh tinggalkan? Pasal apa? Kerana nafsu. Kerana hati dia bergelomang dengan iblis, dengan syaitan. Apa yang bercakap tu tak ada syaitan ke? Bukan. Bukan begitu maksudnya. Semua manusia bersama dengan manusia tu ada qarin. Hatta Nabi SAW pun ada qarin. Dalil dan buktinya, cuba baca dalam hadis riwayat Imam Muslim. Satu ketika Nabi tidur dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Nabi terjaga. Nabi menjauhkan diri daripada Aisyah. Lalu Aisyah yang perasan ni, Aisyah tanya kat Nabi, "Malaka ya Rasulullah?" Kalau bahasa kita ni, apa hal ni? Tadi dekat ni dah menjauhkan diri daripadaku. Tadi dekat. Tidakkah saya ni kan isterimu ya Rasulullah? Pasal apa menjauhkan diri daripadaku? Apa Nabi jawab? Itu pada zahirnya kamu nampak macam aku menjauhkan diri daripadamu, tapi hakikatnya aku menjauhkan diri daripada syaitan yang bersama denganmu. Lalu Aisyah tanya kat Nabi, kalaulah aku ni ada syaitan, malak ya Rasulullah, ma anta, bagaimana pula kamu ya Rasulullah, bagaimana dengan kamu? Apa Nabi jawab? Wala ana, ya aku juga sama. Tapi bal a'anallahu alaih, tapi Allah telah memberi pertolongan kepadaku. Walaupun pada asalnya ada qarin yang bersama denganku, tapi qarin itu tidak boleh menguasai diriku kerana Allah yang telah mengalahkan. Allah telah membantuku sehingga aku dapat menundukkan, mengalahkan syaitan. Nah, di sinilah para ulama mengambil pendalilan kesimpulan pada asalnya bila namanya manusia bersama dengannya qarin. Qarin ni para ulama lughawiyah bahas dua perkara. Satu qarin minal malaikah, satu lagi qarin minal syaitan. Yang bersama dengan kita ni ada malaikat, dalam masa yang sama ada syaitan. Tarik menarik di antara satu sama lain. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu perasan tak, katalah ada contoh nak masuk waktu maghrib, tahu dah pukul 7.18 maghrib, dalam masa yang sama dekat dengan rumah dia pasar malam. Nak ke pasar malam ke nak ke surau, nak pasar malam ke surau, akan tarik menarik. Hati itu terbagi dua. Nak pergi ke surau, nanti apa yang ku nak ke pasar malam habis. Kalau tak pergi awal habis, apa yang ku nak ni habis kan? Apatah lagi sekarang ni musim hujan, kalau tak pergi awal habis. Nak pergi awal tadi belum lagi kan, belum buka lagi, mungkin belum, barang yang ku nak beli tu belum jual. Dia akan dekat-dekat dengan maghrib baru dia buka. Pergi lewat habis, pergi awal tak ke surau. Agak-agak bu ke mana kita nak pergi? Dalam dilema ni. Ke surau nanti kok habis, sembahyang pun tak khusyuk kan, jadi syok je sembahyang. Habis ke tidak, habis ke tidak, habis ke tidak. Kalau ke pasar malam dah tentu dah dapat benda yang kita nak, tapi maaf, maka kita tak ke surau, tak dapat solat berjemaah. Solat tetap solat, tapi di rumah. Dapat solat, cumanya di rumah tak berjemaah. Kalau ke surau tadi, langkah-langkah berpahala, langkah-langkah menghapuskan dosa. Solat di masjid, di surau, lebih aula, lebih afdal di rumah. Bagi orang lelaki, bukan bagi perempuan. Kalau yang perempuan tadi tak apalah, gagahlah. Tapi kalau lelaki, kita dalam keadaan dilema. Kita nak ceritanya tarik menarik.
Sebab itu dalam hadis yang lain, walaupun hadis ni tak begitu kuat, qalbun babani, hati itu ada dua pintu, kata dia Nabi. Satu babu minal malaikah, satu pintu daripada malaikat. Satu lagi babu minas syaitan, satu pintu daripada syaitan. Sebab itu hati dalam bahasa Arab namanya qalbun. Dia ambil daripada perkataan inqalab, berbolak-balik. Sebab itu juga di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8, Allah akan berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau membolak-balikkan hati kami setelah engkau berhidayah kepada kami. Maksud hidayah tu kebaikan, kebajikan. Kita dah merasai akan kenikmatan, kegembiraan. Oh, seronok kita ke masjid, ke surau, mendengar kuliah, baca Quran, berzikir, hadir majlis ilmu, kita silaturahim, kita ziarah orang sakit. Oh, seronok. Itu hidayah namanya, yang sangat mustahak dalam kehidupan, very important our life. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumberkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, perhatikan baik-baik doa Nabi ajar. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dah sekian lama baca dan mengamalkan doa ni. Mana dia doa tersebut yang Nabi ajar? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa ni saya dah baca dalam kuliah pengajian yang terdahulu. Ini cuma ulangan je sekali imbas. Ada 4 perkara yang kita pohonkan kepada Allah. Wahai Allah, aku memohon akan Dikau, yang pertama hidayah. Hidayah ni kita perlu mengusahakannya supaya Allah berhidayah. Dia tak boleh langsung, ya Allah berilah kepadaku hidayah, tapi tak berusaha berikhtiar ke arah kebaikan, kebajikan. Dia perlu diusahakan, diikhtiarkan. You nak dapat hidayah, kawallah dengan Allah baik-baik, bacalah Al-Quran, fahami Al-Quran, beramallah dengan Al-Quran, baru you dapat hidayah. Jangan sekadar berdoa tapi tak berusaha ke arah kebaikan. Setiap kali salat, setiap rakaat menjadi salah satu rukun qauli dalam salat, kita baca surah Al-Fatihah. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan olehmu hai Allah akan kami ke jalan yang benar. Kaitan hidayah dengan as-siratal mustaqim. Allah dah beri hidayah, dia mengekalkan kebaikan, kebajikannya, maka dia berada di atas jalan yang benar. Yang kedua, dalam doa tersebut, wattuqa, jadikanlah aku orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni, di mana bumi ia berada, dia tetap berpegang teguh dengan hukum hakam. Sebab itu Nabi ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi pesan 3 perkara. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa olehmu kepada Allah di mana jua kamu berada. Yang kedua, wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, iringi kejahatan, keburukan dengan kebaikan-kebaikan, kerana kebaikan itu boleh meleburkan, menghapuskan dosa. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlak dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia, walaupun dia bukan seagama dan seakidah. Nak menunjukkan Islam ni dia sejahtera kepada dirinya dan kepada penganut yang seagama, dan juga orang yang tidak menganut seagama dengan dia. Itu Islam kan.
Nabi tak sebut dalam hadis tu berakhlaklah kamu dengan akhlak yang mulia seagama seakidah denganmu. Nabi tak sebut begitu. Memperkuatkan lagi hujah tadi, perhatikan dalam hadis yang lain. Kita kalau berjiran ni, kan Nabi sebut jiran yang ada 3 hak, ada 2, ada 1. Jiran yang 3 hak, dekat dengan rumah kamu, ada hubungan kekeluargaan, seagama, seakidah dengan kamu, 3 hak. Jiran yang 2 hak, dekat dengan rumah kita, seagama, seakidah, tapi dia bukan ada hubungan kekeluargaan. Jiran yang ada 1 hak, dekat dengan rumah kamu, tapi dia bukan ahli keluarga kamu dan bukan seagama dengan kamu. Pasal apa Nabi sebut? Ada hak. Walaupun dia yang terakhir, tapi hak itu bila kita kaji dalam ilmu lughawiyah perlu diambil perhatian. Hak. Wa qulil haq mir rabbikum, surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15 ayat 29. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang daripada Rabb pencipta kamu. Kita nak huraikan al-haq. Jiran kita, dia bukan seagama, anak dia kelaparan, keluar daripada rumah, kita keluar nak pergi kerja, anak dia pun keluar. Uncle, papa saya, mama saya tak ada, saya lapar. Non-Muslim, uncle boleh tak belikan nasi kat saya lapar, belikan roti pun tak apa. Agak-agak apa tindakan kita? Mungkin salah satu di antara pemikiran dia, cara yang pertama, pedulikan. Dia bukan seagama, dia kebuluran, dia kelaparan, dia bukan seagama, pedulikan. Mungkin cara yang kedua kita berfikir, walaupun dia tak seagama, Islam memerintahkan kita berbuat baik sekalipun bukan seagama. Pahala tak kita bantu? Kita memberi kebaikan kepada dia, pahala tak? Jawapannya berpahala. Cumanya para ulama fiqh bahas, kafir ada 3. Kitab yang lain menyebut ada 4. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'man. Yang keempat, kafir mu'ahadah. Kita kena tengok. Kalau kafir harbi, kita tak boleh bantu. Itu yang melibatkan yang sudah baligh ataupun balighah, tapi anak dia belum balighah. Kita tahu mak ayah dia, tak ada guna ni punya Islam. Itu mak dan ayah dia, tapi anak dia tidak terhukum. Sama macam anak-anak Muslim belum mukallaf. Ahlus Sunnah wal Jamaah membahas anak-anak non-Muslim mati sebelum baligh, di mana tempatnya. Ada sebahagian para ulama membahas dia duduk di antara mabainal manzilatain, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Maksudnya dia tak dapat nikmat, dia juga dalam masa yang sama tak diazab. Tetapi pandangan yang aqwa, yang asah, yang kuat, dia tetap dalam syurga. Kerana merujuk ayat Al-Quran secara umum. Dalam hadis-hadis juga Nabi menjelaskan pasal dia belum baligh. Dia belum baligh walaupun dia sudah memayyiz. Memayyiz ni dia boleh beza di antara yang baik dengan buruk, tapi dalam masa yang sama dia belum baligh. Maka tempatnya sebahagian para ulama menyebut pandangan yang kuat, dia menjadi pelayan. Menjadi pelayan ahli syurga, maksudnya dia tetap dapat nikmat pelayan. Bermaksud ketika dia tak melayan, dia pun dapat tempiasan apa yang nak dihidangkan. Dihidang dekat orang yang nak dihidangkan ni, lebihan dia makan, dia juga mendapat nikmat. Macam pekerja catering, dia pekerja,
tapi di belakang dia pun syuru sama. Dapat nikmat pasal dia bekerja kan, walaupun dia melayan tetamu-tetamu, tapi dia pun dapat nikmat. Dia juga dapat kebaikan, walaupun matlamatnya kerjaya dia adalah pelayan kan. Kamu jangan nak bersenang lenang pasal kamu pelayan. Selama mana ada orang yang dilayan, kamu jangan nak bersantai-santai. Itu sebagai contoh perumpamaan. Baik, kita bukan nak bahas bab itu. Kembali kepada bab yang kita nak bicarakan tadi, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Kita lihat tentang tanda-tanda hati yang sehat. Tanda-tanda qalbun salim. Qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat sejahtera. Hati yang sehat selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menyatakan hati yang sehat iaitu ia lebih mengutamakan yang berfaedah, yang bermanfaat daripada sesuatu yang mudarat, yang berbahaya. Di depan kita ni ada yang berfaedah, ada yang tak berfaedah. Kita kena tengok kecenderungan dia. Dia buat kerja yang berfaedah, yang bermanfaatkah, atau yang tak berfaedah, yang tak bermanfaat. Kalau dia buat kerja yang berfaedah, hati dia sehat. Tapi kalau dia buat kerja yang tak berfaedah, hati dia berpenyakit, marid. Itu objektif. Hati yang sehat, dia akan memanfaatkan sesuatu yang berfaedah. Dia tidak akan mensia-siakan masa, umur, waktunya sesuatu yang tak berfaedah. Apa yang tak berfaedah ni mudah je nak faham. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, semua tak ada faedah. Kamu buat sesuatu yang haram, tak ada faedah. Itu tandanya hati kamu bermasalah. Hati kamu qalbul marid. Contoh, kawan ni rajin ke masjid, rajin ke surau, ziarah orang sakit, silaturahim. Kawan ni pula setiap malam pergi ke pub. Di sini kita boleh melihat, kita boleh menilai, kawan ni hatinya qalbun salim, suka buat baik. Kawan ni tak ada faedah. Pergi ke pub, apa ada faedah? Untuk menghiburkan hati. Itu pun tidak ori. Dia menghiburkan hati, nak happy-happy, nak bergembira sementara waktu sahaja. Orang yang pergi pub ni, bila dah terbiasa begitu, dia akan pergi lagi. Bila kita tanya, apa hal ni kamu ke sini? Bosan, jemu, pedap duduk di rumah. Jadi datang ke sini, tempat ni untuk happy, untuk menghilangkan rasa bosan, menghilangkan pedap. Berapa lama kamu dapat happy? Selama mana kamu berada di sini? Okey, 2 jam, 3 jam, 4 jam, balik dah berkecelaru, berkecamuk. Hati kita tak tenang, tak tentram, tak aman. Betul? Baik. Maka tanda-tanda hati yang sehat adalah selalu mengutamakan yang berfaedah, yang bermanfaat, seperti beriman. Asasnya dia mengimani Allah, satu bab dia dah berfaedah kehidupannya. Hidup di atas Islam, saya beragama Islam dan saya beramal dengan tu Islam, dah berfaedah dah hidup dia. Kehidupan dia di permukaan bumi ni menjalani masa umur dah berfaedah dah, sebab dia beriman, dia menganut agama Islam. Satu bab dah beruntung. Apalagi contoh hati yang sehat? Menuntut ilmu syar'i, mempelajari, menuntut ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i ni 2 sahaja. Asas dia, prinsipnya 2. Di sinilah cabang dia banyak. Dia mempelajari Al-Quran, kemudian yang kedua mempelajari hadis-hadis Nabi.
Belajar je Al-Quran, pahami, beramal, pasti dia berfaedah, bermanfaat kehidupan dia. Belajar je hadis-hadis Nabi, pasti berfaedah, bermanfaat umur dan masa dia. Quran cabang dia banyak. Di sinilah terbit ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu muamalah, ilmu munakahat, ilmu jinayat, terbit daripada Al-Quran yang dipelajari. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Oh, ni hadis sahih, ni hadis dhaif, oh ni hadis maudhu'. Kita dapat membezakan, oh ni hadis hadis sahih, kita boleh beramal, boleh sebarkan kepada orang lain, pasti berfaedah, bermanfaat. Umur dia, masa dia. Nah, demikian juga dia mempelajari, dia mentadabbur Al-Quran. Belajar Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, pasti berfaedah. Umur dia, masa dia, kehidupan dia. Yang berkaitan dengan Quran, hatta dia belajar ilmu tajwid. Walaupun dia bukan tahu maknanya, tapi belajar panjang pendek mat. Ada mat lin, kan? Ada mat asli. Walaupun dia belajar tajwid, dia tak tahu maknanya, pun berfaedah. Kerana yang berkaitan dengan Al-Quran ini semua berfaedah, semua bermanfaat, kan? Kemudian membaca buku-buku yang berfaedah, buku-buku yang bermanfaat. Ada orang suka baca buku novel. Novel ni dia ada dua tu, atau yang seumpama dengannya sastra. Pertama, novel ni yang ada kebaikan, ada kisah-kisah yang boleh kita ambil iktibar dan pengajaran, walaupun di novel, tapi ada mesej yang nak disampaikan oleh pengarang novel tersebut. Boleh tak? Boleh. Kita baca, oh pengajarannya, objektifnya bagian-bagian. Satu lagi, baca-baca dia ketawa sendiri, baca-baca ketawa sendiri. Yang ni kalau boleh kita tinggalkan. Dia baca-baca seronok sendiri, ketawa sendiri, sekadar menghiburkan hati. Tapi di mana faedah, di mana kemanfaatannya, wallahu a'lam. Kalau boleh kita tinggalkan. Kerana sikap sifat seorang mukmin ni, dia akan mencari-cari sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bermanfaat. Dia tak akan merugikan masa dan umur. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, apa Nabi sebut? La tazulu qadam ibni Adam yaumil qiyamah hatta yus'al an khamsin. Hadis yang lain menyebut an arba'in. Sentiasa kedua kaki anak Adam akan ditanya besok pada hari kiamat 5 persoalan. Riwayat yang lain menyebut 4. Salah satu di antara yang 5 ataupun 4 itu an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, di manakah digunakan, dimanfaatkan. Umur kita ni semakin hari semakin singkat. Kehidupan kita di dunia semakin hari semakin mendekati hari kematian. Bukan semakin hari semakin jauh lagi, semakin panjang umur. Tidak, semakin hari semakin pendek, semakin singkat umur, semakin hari semakin dekat dengan kubur. Pasti. Walaupun mungkin dia mendakwa, saya dah 70-an Ustaz, dah 80-an. Bilanya Ustaz? Ya, sebentar lagi. Sebentar lagi tu bila Ustaz? Ya. Bersyukurlah kamu kerana subsidinya sangat banyak. Dimanfaatkan umur. Pasal umur ni Allah akan tanya, kemana kamu gunakan umur kamu? Berfaedahkah atau sia-sia? Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Masya Allah, wal asri, demi masa, Allah sumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wal qamari iza talaha, demi bulan apabila menyerlah. Wasubhi, demi waktu subuh. Allah bersumpah dengan masa-masa. Pasal apa Allah sumpah? Nak menunjukkan
betapa besar, betapa faedahnya apa yang Allah sebut matahari. Ada faedah, dah ada manfaat tak kat kita bila ada matahari. Matahari menyinarkan cahayanya, oh, penternak, petani, pesawah, peladang, nelayan rasa seronok. Sumber kehidupan mereka. Malam gelap gelita, ada bulan waktu-waktu tertentu, cahayanya berbeza dengan matahari. Kalau matahari panas, bulan tidak, nyaman kita tengok kan. Tentang hati yang sakit pula, kata di Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, ia mengutamakan sebaliknya daripada yang berfaedah. Nak sebut tu banyak, jadi dia sebut secara ringkas, kata Imam Ibn Qayyim, sebaliknya daripada yang berfaedah. Hati yang sakit lebih mengutamakan hal-hal yang membahayakan, yang memudaratkan dirinya, seperti kehidupannya mencari sesuatu yang haram. Kita hidup ni, kita kena jauhkan daripada yang haram, cari yang halal. Begitu juga elakkan daripada yang syubhat. Cari je yang halal, haram tinggalkan, syubhat juga elak, supaya hidup kita very clear kan. Kita dah masuk waktu ya. InsyaAllah kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang ya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita sampaikan menambahkan keimanan, keyakinan. Yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar, memohon keampunan kepadanya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.